الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وجدنا جدتنا ومشايخنا وأستاذنا من المسلمين والمسلمات، والخصوصا إلى الشيخ عبد الصمد Palembang، وخصوصا إلى حجة الإسلام أبو حامد الغزالي التوسي رحمه الله تعالى، خصوصا إلى شيخنا الحبيبنا الأستاذنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang mulia ini dipertemukan lagi kita di dalam rumah Allah Taala yang mulia ini bagi menyambung siri perbicaraan kita melalui kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin, pada membicarakan tentang petunjuk jalan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dihimpun akan dia oleh Syekh Abdul Somad Palembang. Maka kita sambung lagi perbahasan kita tentang pada menyatakan menjauhi segala maksiat yang zahir, dan kita telah sampai kepada menceritakan tentang mengumpat. Hari itu kita sambungkan pada yang keempat. Kan dia ada berapa? Dia ada menjaga lidah. Menjaga lidah yang pertama kita dah baca, yang kedua, ketiga dan keempat kita dah baca seperenggan. Hari ini kita akan sambung pada kalimat kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik. Dan qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darainil amin. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-mira'u ta'nu fi kalamil ghairil izhari khalali fihi min ghairi an yartabita bihi gharadun siwa tahqiril ghairin wa izhari maziyatil kiyasah. Wajdanu ibaratun an mira'in yata'allaqu bi izharil mazhabi wa takririhi. Maksudnya, maka mira' itu iaitulah mencela akan perkataan orang lain kerana hendak mengatakan akan cedera di dalam perkataan orang itu, dengan tiada pertambatan dengan dia kehendak yang lain daripada menghinakan akan orang yang lain itu, dan menyatakan akan kelebihan kebijaksanaannya dan cerdiknya. Dan makna jidal itu iaitulah ibarat pada mira' yang ta'alluq dengan menyatakan mazhab dan menetapkan akan dia. Jadi kita masih lagi pada tajuk mira' dan jidal. Ialah al-mira' ini adalah apa dia? Seseorang itu merendah-rendahkan perkataan orang lain, mencela pandangan orang lain, tak boleh terima pendapat orang lain dengan mengatakan pendapat dia saja yang betul. Ini kata dia. Dia saja yang betul, orang lain semua tak betul. Ini mira' dia panggil, masya-Allah. Jadi apa dia mira'? Ta'nu fil kalam, at-ta'nu, menafikan, menidakkan, mencela. Fil kalami, pada perkataan ataupun pada ucapan, ghairi izharu, perkataan yang lain daripada apa yang disebutkan oleh dia. Mencela perkataan orang lain kerana hendak menyatakan cedera di dalam perkataan orang tu. Orang ni cakapnya tak betul, dia ni cakapnya tak betul, orang itu tak betul, semua tak betul, semua orang cedera bercakap. Yang betulnya
kalami, kata-kata dia saja atau kata-kata saya saja, seolah begitu kata dia. Saya je betul, orang lain tak betul kata. Al-mira' ini perkataan tercela dan termasuk di dalam dosa lidah, atau kita panggil maksiat lidah, iaitu dia mengungkapkan perkataan untuk menjatuhkan perkataan orang lain. Itu sebab zaman Nabi SAW benda ni sangat popular. Itu sebab ada satu kitab, nama kitab tu apa? Ghazwatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina sya'air. Insya-Allah. Apa dia? Peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang lawan syair. Zaman Nabi SAW ni perang bukan dengan perang pedang je, tak. Zaman Nabi SAW hantar orang lawan perkataan. Siapa yang paling sedap perkataannya dia menang. Kita kata lawan syair, insya-Allah. Orang ni pun bergurindam dengan syair dia, orang tu gurindam dengan syair dia. Kalau kita orang hari ni budak-budak muda cakap apa? Lawan hip hop kan, insya-Allah. Orang ni buat dia punya lagu, orang ni buat dia punya lagu, hentam-menghentam dengan perkataan. Ni zaman Nabi dah wujud dah, iaitu orang-orang Arab menaikkan kalam, mencantikkan bahasa agar dipuji perkataannya dan dicela perkataan lawannya. Itu zaman Nabi. Tapi zaman sekarang macam mana? Zaman sekarang ni dia menceritakan tentang tak betulnya perkataan orang. Kalau orang itu cakap bukan betul, kata masya-Allah. Dia pun bukannya mengaji, tahu bercakap je. Walhal dia cakap tu betul. Itu sebab ada pepatah Arab mengatakan, lihatlah pada apa yang diperkatakan, bukan lihat pada siapa yang mengatakan. Kalau yang mengata tu penyamun, minta maaf nak, kita tak kata penyamun, orang tak semayang, melepak di kedai kopi. Bila kita lalu, orang kenal kita pergi masjid, masya-Allah, kata si orang tak sembahyang tadi, Pak Haji, asar dah tu, tak sembahyang ke? Kata masya-Allah. Pak Haji, udah asar dah tu, tak sembahyang ke? Kata masya-Allah. Jangan kita pula kata, alah kamu nyuruh orang sembahyang, kamu tu sembahyang ke tidak? Antara sembahyang ke tidak, itu dia dengan Allah Ta'ala. Tapi antara dia dengan kita, menasihati kita, tu dia dah jalan dah. Dia dah tegur kita, sembahyang ke tidak? Terima kasih lah ingatkan awak. Mika udah sembahyang belum? Kita cakap begitulah je. Jangan kata, kamu tak payah nasihat aku lah, kamu pun tak sembahyang. Ini masya-Allah, tak betul dalam penyusunan perkataan tu. Al-mira' ialah satu perkataan yang dibangkitkan untuk menjatuhkan perkataan orang lain. Ini sifat mazmumah, sifat yang tercela. Jangan ada di antara kita yang mempamer-pamerkan perkataannya lebih baik daripada perkataan orang lain. Maksudnya dengan harapan dia bercakap tu supaya ada pihak yang kedua disingkirkan, ada pihak kedua yang diperendah-rendahkan. Apa kata dia lagi? Dan sesungguhnya apa yang disebutkan situ dengan tiada pertambatan, dengan dia hendak yang lain daripada menghinakan akan orang lain itu. Dah. Dia cakap supaya orang lain pandang rendah kepada kalam yang pertama. Orang yang mengatakan kalam yang pertama tu, dia tak betul rupanya, ini betul. Jangan sampai berlaku yang begitu. Lain cerita dia dalam bab ilmu. Kalau membahaskan perkara yang betul dalam menyampaikan ilmu, sampaikan saja. Nabi pesan, dan jangan kamu menjatuh-jatuhkan orang lain pula. Tuan-tuan, dalam mengaji ni saya seorang betul. Saya mengaji di sini. Saya yang paling betul mengaji ni, insya-Allah. Otak lain tu tak betul, itu program dia. Tak betul lah macam tu. Awak hanya mengajar ilmu alatul dengan ilmu tadi. Nanti orang yang mendengar dia boleh buat perbandingan. Yang ini lebih jelas cakapnya. Yang ini kurang jelas kata dia. Bukan kata betul tak betul ini, masya-Allah tabarakallahu ta'ala. Al-mira' ni kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan apa dia? Wal jidalu. Apabila ada mira' nanti akan jadi jidal. Apa tu jidal? Berlaku berdebat. Perdebatan. Apa tu jidal? Ibaratin an mira'i tata'allaqu. Dan makna jidal itu ialah ibarat daripada mira', macam mira', tetapi tertakluk menyatakan mazhab dan menetapkan akan dia. Laku debat. Orang berdebat ni perbuatan baik ke tak baik? Tak baik, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jauhilah jidal, jauhilah perdebatan. Kerana apa? Bila berlaku perdebatan, itu pasti kamu akan berharap orang yang ada depan kamu kalah. Ada orang yang nak berdebat, tak apalah, aku kalah dia, bagi dia menang. InsyaAllah. Tak. Kan berlaku perdebatan supaya dia punya kalam, dia punya perkataan lebih masyhur daripada orang lain. Dia harap macam tu. Aku punya perkataan yang betul. Debat ni supaya dapat kemenangan atas perkataan. Jadi apakah perbezaan di antara jidal dan mira'? Itu kata ibaratnya serupa saja. InsyaAllah.
Dia bercakap kerana nak menjatuhkan kalimat orang yang kedua. Ini dipanggil jidal. Dan makna munakasyah iaitu perbincangan. Beza. Debat dengan munakasyah beza. Kita panggil orang berbincang dengan kita panggil berdebat. Ni dua benda berbeza. Apa dia? Dan makna munakasyah perbincangan itu am daripada mirak dan jidal. Kerana tiap-tiap daripada mirak dan jidal dinamakan munakasyah juga. Dan sah makna munakasyah itu mukhasamah, iaitu membantah akan perkataan orang kerana menuntut akan haknya atau menuntut akan kebenaran, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu dia, Masya Allah. Jadi kalau kita adakan satu pertemuan, perbincangan untuk mendapatkan kata putus yang baik, itu Arab sebut musyawarah. Al-musyawarah kita sebut bahasa Melayu mesyuarat. Al-musyawarah, minta pandangan, syura orang-orang yang hadir tadi dengan idea dan pandangan-pandangan yang dapat membina. Yang itu yang diharapkan. Bukanlah datangnya di dalam satu majlis tadi hanya untuk menegakkan kalam dia. Saya yang betul, orang lain tak betul. Ini perkataan untuk ini. Orang ni bagi dia. Dia tak boleh pakai. Tak, bukan begitu cara mesyuarat. Dia guna pepatah, Ustaz. Mesyuarat ni kena bertegang-tegang orang biar bergaduh, kata Masya Allah. Memang betul biar bergaduh, tetapi dengan syarat apa yang kita sampaikan tu untuk kebaikan, bukan untuk menjatuhkan satu figura tadi, bukan kerana nak menjatuhkan kalam perkataan yang baik daripada dia. Dia punya idea, kita juga punya idea. Kita lontarkan supaya pendengar membuat perbandingan. Itu yang betulnya. Bukan kita cakap perkataan saya betul, perkataan dia tak betul. Ini tak mau. Ya masyaallah tabarakallah taala anhu. Itu namanya mirak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abghadar rijali ila Allah taala aladun khasmu, rawahul Bukhari. Maksudnya bahawasanya yang terlebih benci daripada laki-laki kepada Allah Subhanahu wa taala iaitu lelaki yang mengekali atas berbantah-bantah. Ini perkataan inna li taukid, sesungguhnya abghada, sangat dibenci oleh Allah taala, sangat tidak disukai oleh Allah taala, ataupun dikutuk. Abghadha ni terkutuk dia atau dibenci perbuatan dia tadi. Ar-rijalu, seorang laki-laki, ilallah, kepada Allah Ta'ala. Mana Allah tak suka perbuatan laki-laki yang ada perangai ni. Apa dia? Aladun khasmu, yang suka dia berbantah-bantah. Ni hadis Nabi sebut gitu. Nabi kata dia benda yang elok pun dia nak bantah, benda yang tak elok patutlah dibantah. Ini benda yang elok pun bantah. Kenapa? Dia merasakan perkataannya lebih baik daripada perkataan orang lain. Ini yang tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu membanyakkan akan berbantah dan berkelahi, kerana sekalian yang demikian itu tertegah pada syarak. Syarak tak suka. Kita ada orang mersyarat, malah aku tak mersyarat. Kalau ada dia semua tak setuju. Awak bagi idea semua ditolaknya. Dia saja yang betul. Jaga-jaga kalau kita dengar kalimat daripada orang macam tu terhadap diri kita. Ya Masya Allah. Kerana itu sebab ada seorang laki-laki datang kepada ibunya lalu meminta nasihat kepada ibunya. Wahai ibuku, ausini, wasiatkanlah aku, nasihatkanlah aku dengan perkataanmu. Apa kata ibu tadi kepada anaknya? Wahai anakku, berhati-hatilah terhadap dirimu daripada disebut orang dalam doa untuk adu pada Allah Ta'ala. Jangan sampai Allah mengadu, ya Allah, Ustaz Ridwan ni buat aku macam ni, macam ni. Jangan sampai ada orang mengadukan halmu kepada Allah, hal burukmu kepada Allah Ta'ala. Masya-Allah, sampai macam tu. Jadi maknanya apa? Kita kena sentiasa meraihkan ar-ra'i. Itu ambil kesefahaman yang sama. Itu penting musyawarah tadi. Tapi kalau dia nak berdebat-debat semata-mata, itu kita panggil munakasyah. Dia datang hanya nak berkelahi, datang jumpa tadi kerana nak cakap perkataan dia saja yang betul. Ni tak betul lah begitu, insya-Allah. Ni kadang-kadang kesilapan juga. Jangan kata orang awam, tok guru pun kadang ada begitu.
Tu sebab Imam Ghazali tegur dalam ni, Syaikhullah Ta'ala anu, Tok guru baca kitab ni, ustaz-ustaz baca kitab ni, saya sendiri kena muhasabah diri. Allah, ada agak ni tersebut di lidah ni kadang tak perasan, ngata kita je betul, kata Masya-Allah Tabarakallah Ta'ala anu. Jika benar sekalipun seperti sabda Nabi SAW, maksudnya apa? Iaitu membanyakkan akan ia berbantah dan berkelahi kerana sekalian yang demikian itu tertegak pada syarak, dan jika benar sekalipun perkataan dia cakap itu betul, insyaAllah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man tarakal mira'a wa huwa mubtilu bana Allahu lahu baitan fil rabati jannah, wa man tarakahu wa huwa muhikkum bana Allahu lahu baitan fi a'lal jannah. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah Hasan al-Iraqi. Maksudnya, barang siapa meninggalkan akan berbantah, yakni mira', padahal ia adalah batil, nescaya diperbuatkan baginya rumah di sekeliling, yakni di pinggiran syurga. Dan barang siapa meninggalkan akan berbantah padahal ia adalah benar, nescaya diperbuat baginya rumah di atas syurga. Macam tu. Dia ni meninggalkan bantah kerana dia salah. Dia salah. Dia tak maulah berbantah sebab dia tahu, dia sedar diri dia salah. Maka dia berhenti daripada berbantah-bantah, berhenti daripada nak mengata-ngata, Allah binakan untuk dia rumah di pinggiran syurga. Dapatlah pinggir, walaupun sebab apa? Dia sedar diri. Ini orang kata jahil murakkab. Mulanya dia jahil basit. Mulanya dia tak tahu yang dia tak dia ni tahu yang dia tak tahu. Tak mana? Dia tahu yang dirinya tak tahu. Itu kita panggil jahil basit. Oh, aku salah tadi. Bukannya dia ni jahil murakkab. Apa tu jahil murakkab? Iaitu kejahilan yang bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat, berlapis-lapis jahilnya. Dah tahu dia salah, dia tak mau mengaku dia salah. Kerana egonya. Masya-Allah Tabarakallah Ta'ala anhu. Ini Piramli dah ajar kita dah, dan cerita bujang lapuk tu kan. Satu orang jahil basit, satu orang jahil murakkab. Yang jahil basit tu siapa dia tu? Itulah pendekar mustar. Yang jahil murakkab tu si Sudin, si Aziz. Masya-Allah Tabarakallah. Aziz ke Sudin? Aziz. Masya-Allah Tabarakallah. Jahil basit ni tadi pendekar mustar. Ditanya di Aziz, apa ni Pak Haji? Kata Masya-Allah. Apa ni Pak? Kata dia Masya-Allah. Oh, ini biola, kata dia Masya-Allah. Ini piano. Masya-Allah Tabarakallah Ta'ala. Si Aziz ni dia tak tahu tapi belagak tahu. Bukan, ini biola, kata dia Masya-Allah. Oh, biola, kata dia Pak. Yang ni biola, maknanya pada awalnya dia tak tahu. Dia sedar yang dirinya tak tahu. Bila orang bagi tahu, oh tak tahu. Tapi hak ni dia tak tahu tapi belagak tahu. Yang ini apa? Ya, ini pakcik tahu, namanya bongo, kata Insya-Allah. Udah orang ni betul. Dia ni tak ada idea, bukan bongo, bongo, kata bongo, nak ada bongo juga Insya-Allah Taala. Tetap dengan ego kebodohannya. Ini panggil jahil murakkab. Tak pernah nak kalah walaupun dia salah. Tu sebab Nabi kata, man taraka mira'an wa huwa mubtilu. Siapa yang meninggalkan perdebatan, meninggalkan perbalahan kerana dia sedar dirinya tak betul, Allah binakan rumah untuk dia di tepi syurga. Tetapi Nabi kata, wa man tarakahu wa huwa muhikkun. Barang siapa yang meninggalkan perbalahan, meninggalkan berbantah-bantah padahal dia tu betul. Dia betul. Dia tak mau berbantah-bantah. Udahlah orang buat keputusan, udahlah aku cakap betul, pemuka orang nak dengar, kata dia tinggalkan. Maka apa dia? Bana Allahu lahu baitan fil a'lal jannah. Allah binakan baginya rumah di ketinggian syurga. Makna tengah-tengah syurga, di puncak syurga Allah binakan rumah untuk dia. Ni pada martabat mereka-mereka yang meninggalkan kepada berbantah-bantah. Senyap dia lah. Tu sebab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata apa? Aku ni boleh berdebat dengan 10 orang yang pandai, tapi aku tak boleh, aku akan kalah berdebat dengan satu orang yang bodoh. Kalau dengan orang yang bodoh, mana orang jahil ni, debatlah macam mana pun tak maunya dia kalah. Sebab penyakit mirak ni ada. Sebab rasa dia je betul. Tabarakallah. Tinggalkanlah. Tu sebab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pesan apa? Jika kamu berhadapan dengan orang bodoh, yakni orang jahil, maka tinggalkanlah. Kerana khawatir pada asalnya satu orang yang bodoh menjadi dua orang bodoh. Yang berdebat dengan dia pun jadi bodoh juga. Masya-Allah. Nak sebut gitu, tinggalkan dia lah. Usahlah digaduh dengan orang macam ni. Dah tahu perangai dia rupa itu, tinggalkan aja. Yang pergi nak lawan juga orang macam tu buat apa? Udah kita tahu dia jenis kata orang apa nama,
apa nama, begitnya orang, kata orang Perak begitnya orang memang tak boleh nak dilawan, kata dia, udah tinggalkan aja. Usah dibuat musuh. Jadikan silaturahim dengan dia. Ya Allah Ta'ala. Buat silaturahim, berhubung baik dengan dia. Usah gaduh. Kalau gaduh jadi panjang ceritanya nanti, masya-Allah. Itu kata Imam Ghazali rahimahullah taala, dan diselitkan dengan hadis Nabi SAW. Dan hadis yang ketiga Nabi kata apa? La yastakmilu 'abdun haqiqatal imani hatta yad'al mira'a wal jidala wa in kana muhiqqan. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Maksudnya, tiada menyempurnakan oleh seorang hamba, tiada menyempurnakan oleh seorang hamba Allah akan hakikat iman sehingga meninggalkan ia akan mira', yakni menjatuhkan kalam orang, dan jidal, iaitu berdebat-debat, iaitu meninggalkan akan berbantah dan berkelahi, dan jikalau ada dia benar sekalipun. Jadi nak dapat lurus iman ni apa dia? Lurus iman ni dengan keadaan meninggal berbantah-bantah. Kalau sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dulu sering berbantah-bantah, adakah kita sangka kebaikan Islam tu sampai pada kita hari ini? Tu sebab kesempurnaan Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Keelokan Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada diri dia. Tak datang manfaat, bergaduh-gaduh, berdebat-debat ni tak ada manfaat. Maka ketika itu tinggalkanlah akan perkataan yang demikian rupa. Ini dua benda yang Nabi SAW sebutkan, dan ia menjadi apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan mengatakan al-mar'u ta'nu fil kalam, iaitu mar'u mira' al-mir'atu mira'un al-mira'u ta'nu fil kalam, yakni dia menjatuhkan kalam orang lain semata-mata nak kata dia betul saja. Ni masya-Allah tabarakallah taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Taala daripada penyakit ini. Yakni penyakit apa? Penyakit mira'. Dan apa kata dalam kitab Matan Jauhar, kata Syekh Abdul Mu'ti, kita ulang sikit lagi, kata Syekh Abdul Mu'ti, makna mira' itu iaitu membantah akan orang lain pada perkataan yang didakwanya dan benarnya itu pada zan, benarnya sekalipun. Dia ni nak membantah orang je, walaupun perkataan dia tu dia ragu-ragu, dia sendiri tak yakin dengan perkataan dia, tapi dia kata dia, asyikkan aku cakap udah, masya-Allah, orang lain tak boleh lawan aku. Boleh jadi kenapa? Pertama kerana jawatannya. Ini dibahas ulama. Boleh jadi kerana dia ada jawatan. Atau yang kedua kerana usianya. Kerana dia rasa dia berusia, dia saja betul. Ingat pepatah yang disebutkan oleh ulama Azhar. Saya ingat lagi, kalau di Azhar kadang syekh yang mengajar tu syekh muda, yang duduk di bawah syekh tua-tua. Syekh Dr. Ali Gom'ah, Matan Mufti Mesir, dia masa mengajar umurnya 60 tahun, dan antara syekh yang duduk mengaji dengan dia ada yang umur 80 dan 90 tahun duduk di bawah. Dan ketika muridnya Syekh Usamah sedang mengajar, Syekh Ali Jum'ah duduk di bawah. Sedangkan jarak umur Syekh Ali Jum'ah dengan muridnya 26 tahun. InsyaAllah. Jadi bila ditanya mengapa laku yang demikian rupa, apa kata ulama-ulama Azhar yang tua-tua ni, masya-Allah, kata dia apa? Sesepuh ni katanya, sesungguhnya boleh jadi barang yang ada di laut itu belum tentu ada dalam sungai, dan barang yang ada dalam sungai belum tentu ada dalam laut. Kalau kamu kata kami ini ialah lautan ilmu, boleh jadi kami nak ambil cicipan sesungai ilmu tadi tu. Apa kalam orang muda kadang-kadang orang tua tak tahu, dan kadang-kadang ada kalam orang tua orang muda tak tahu. Jadi kita ta'awun, saling bekerja sama dalam mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu saja kita pada malam mulia nanti kita akan sambung lagi, dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala tentang tipu daya syaitan pada siri yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Jadi ayah ibu rahmatullah taala, kesempatan yang ada kita bertemu lagi pada besok pagi pada kuliah subuh, dan saya buat wawaran sikit insya-Allah. Esok pagi jangkanya kita mohon sumbangan, kalau ada yang ingin menyumbang dapatlah sama-sama membantu kami pada kuliah pagi esok insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
لسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع لقدر أنسى وذكر الله مفتح علينا فتوح العارفين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.